Hai, Assalamualaikum. Okey, yang ni video yang ketiga bagi tajuk 2 set. Okey. So sebelum ni kita dah ada 2 video yang mana saya dah terangkan subtopik set dalam video yang pertama, subtopik yang kedua dalam video yang kedua. So sekarang ni kita akan belajar subtopik yang ketiga, iaitu persilangan set. So basically awak kena tahu dalam subtopik 3 ni adalah menentu dan menguraikan persilangan set menggunakan pelbagai perwakilan. Yang kedua, menentukan pelengkap. Yang ketiga ni dia hanya soalan-soalan penyelesaian masalah sahajalah. So basically awak kena tahu persilangan set je apa, konsep dia macam mana, cara nak lukis Venn rajah Venn diagram dia macam mana, nak cari persilangan set antara set A dengan set B macam mana. So nak lebih faham, so tengok modul kamu muka surat 18. Okey, yang ni persilangan set. Okey, persilangan set dia ada simbol dia. Okey, ni simbol persilangan ataupun N ni. Persilangan simbol dia N ataupun U terbalik. Okay, so yang ni persilangan, tapi saya tak nak guna perkataan persilangan. Saya nak memudahkan kamu, so saya nak panggil nama dia sama. Okay. So N ni sama. Okay. So apa yang sama? So contoh, katakanlah dekat sini dia bagi set A dengan set B. Katakanlah yang ni A dengan yang ni B. So antara A dengan B ni dia ada sesuatu yang sama dalam tu. So set yang sama dalam tu. So bila dia sama, bila kita nak lukis rajah Venn diagram dia, so yang ni kita panggil gambar rajah Venn. So bila set A dengan B ni ada benda yang sama ataupun ada sesuatu yang sama di antara mereka, so nak lukis dia kena ada persilangan antara dua tu. So persilangan dia tu adalah benda yang sama. So daripada sinilah keluarnya simbol ni lah sama ni. So kat sini dah ada unsur-unsur yang sama. So kita tengok contoh dekat-dekat nanti. Dekat bawah ni ada contoh-contoh yang rujuk apa yang dia bagi nombor sini, kita mudah nampak sikit lah apa yang sama. So basically macam tu lah. So bila ada 2 set dan 2 set tu ada sesuatu yang sama, so bila nak lukis gambar rajah Venn dia kena ada persilangan. So tempat persilangan tu adalah benda yang sama ataupun unsur yang sama. So kalau 3 pula macam mana? Ada A, B, C. So A, B, C tu sama jugalah, lukis 3 bulatan dan 3-3 tu kat mana tempat persilangan dia? So kat sini. So kat sini tempat persilangan dia. So tempat sinilah ada unsur-unsur yang sama. Okay, so kita cuba buat contoh 14 ni. Okay, so yang ni soalan ni dia bagi tak direct. Kenapa tak direct? Sebabnya dia tak bagi, dia suruh kita cari pula ni. Okay, ni set. Set apa ni simbol ni? Ni simbol set semesta. Ingat balik dalam video yang kedua, set semesta. Set semesta ni adalah set yang menjadikan tajuk apa yang kita nak bincangkan sekarang ni. Apa yang kita nak buat dalam soalan tu. So set semesta tu adalah tajuk. So katakanlah kita nak bercerita tentang yang ni, A dengan B ni. A dengan B ni dia bercerita tentang nombor kuasa 2 dengan nombor ganjil. So apa-apa nombor yang ada dalam A dengan B ni mesti ada dalam set semesta. Kenapa? Sebab dia adalah set tajuk ataupun dia adalah tajuk kepada perbincangan kita. Okay, faham Saya ulang apa yang saya dah cakap masa video yang kedua tu. So sebelum nak menjawab soalan, cari A sama dengan B. Okay, sebelum nak cari A sama dengan B, so kalau kita tengok soalan macam ni, awak tak boleh nak tengok apa yang sama ni. Nombor kuasa 2, nombor ganjil apa yang sama. So kita tak nampak kan. So bila tak nampak, kita kenalah kenal pasti dia.
apa yang dimaksudkan dengan nombor kuasa 2 dengan nombor ganjil tu. So kita senaraikanlah dekat tepi ni supaya mudah, jelas. Okey. So set semesta ni adalah X, nilai X. Nilai X tu dia tak bagi apa-apa. Cuma dia cakap X tu ialah nombor integer kurang daripada 10. Nombor integer ni maksudnya bulat, nombor bulat. Contohnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 20, 21. Itu kita panggil nombor integer. So start dengan nombor 1 lah dia kata. Nombor integer kurang daripada 10. So start dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, 10 tak masuklah sebab dia kata kurang daripada 10. So hanya 1 sampai 9. So saya nak kecilkan sikit sebab nanti tak muat saya nak buat. Okey. So kat sini tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, yang A pula. Okey, so tajuk kita sekarang ni ada nombor 1 sampai 9. So sekarang kita nak cari set A. Set A tu datangnya daripada set tajuk ni. Okey. Okey, sekarang tajuk ada 1 hingga 9 kan? So kita nak cari A. A ni apa? X, nombor kuasa 2 sempurna. Ingat balik sebelum yang saya terangkan dalam video yang pertama. Nombor kuasa 2 sempurna tu maksudnya kuasa 2, nombor 1 kuasa 2 dapat berapa? 2 kuasa 2 dapat berapa? 3 kuasa 2 dapat berapa? 4 dan kuasa 2 dapat berapa? So kita panggil nombor kuasa 2 sempurna. So 1 kuasa 2 dapat berapa? 1 kuasa 2 dapat 1. So 1 memang ada dalam ni lah. Okay, mesti kena ada dalam ni sebab dia tajuk. So apa yang kita nak bincang ni mesti menjurus kepada tajuk-tajuk ni lah. Okay. So selepas 1, 2. 2 kuasa 2, 4. Lepas tu 3. 3 kuasa 2, 9. Lepas tu 4. 4 kuasa 2, 16. Dah tak boleh lah sebab kat sini sampai 9 je. So dah tak boleh lah sampai situ sahaja. Okay. So katakanlah tadi 4 kuasa 2 16 kan. So 16 tu kenapa kita tak boleh ambil? Sebabnya tajuk kita ni sampai 9. So tak boleh ambil. Itu dah maksudnya yang saya cakap tadi. Set semesta tu adalah set tajuk. Menjadi bahannya apa yang kita nak bincangkan. So apa yang kita bincang ni dia tak ada dalam ni. So kita tak boleh ambil lah. Okay, faham So B pula. B ni nombor ganjil. Nombor ganjil ni maksudnya nombor yang tak ada dalam sifar 2 lah. Senang. Okay. So nombor tak ada dalam sifar 2 ni apa yang dalam ni ni? 1, 3, 5, 7, 9 kan? Okay. Lepas tu barulah kita boleh jawab soalan A ni. So A dia kata cari set A sama dengan set B. Okay, yang ni saya dah tulis kat atas tadi. Okay, samalah. Okay, yang ni awak buat pembetulan dia tak masuk 10 ni. Dia sampai 9 je. Okay, so A 149. Okay, betul lah. 149. B 13579. 13579. Okay, betul. Okay, ni betul lah. So, kita tengoklah. A sama dengan B. Apa yang sama? So, 1 4 tak sama. 9 sama. So A persilangan ataupun A sama dengan B hanya unsur 1 dan 9. So kamu tulislah 1 dengan 9. So itu sahaja. So biasanya selepas kita dapat jawapan tu, kita akan teruskan dengan melukis rajah Venn diagram ataupun rajah yang bulat-bulat tu lah. Okay. So first thing first, kamu kena lukis set semesta dia dulu. Set semesta basically kita buat segi 4 je lah. So segi 4. So segi 4. So yang ni labelkan set semesta. Okay, so selepas kita lukis set semesta, so kita lukis pula rajah untuk apa yang kita ada kat sini, A dengan B. So ada dua bulatan kita buat. Tak kisahlah awak nak buat bulat apa, bulat ke, segitiga ke, bujur ke. So A dengan B.
So katakanlah kat sini saya buat A, dekat sini B. So daripada jawapan yang kita cari dekat A tadi, apa yang sama, apa yang tempat persilang ni. Okay, ni tempat persilangan dia. Persilangan dia tu ada unsur apa? Unsur 1 dengan 9. So sebab itulah dia tulis kat sini 1 dengan 9. So selepas tu kita tengoklah set A. Set A sepatutnya ada 1, 4, 9. 1 dengan 9 kita dah tulis dekat persilangan ni. Yang 4 ni belum kan. So yang belum kita tulis tu kita tulis dekat dalam perut dia ni. So sebab tu dia tulis kat sini. So sama juga dengan B, apa yang belum kita tulis 3, 5, 7. So 3, 5, 7 ni tulis dekat dalam perut dia ni. Okay, so selepas kita dah buat semua yang kita dah mula-mula, kita cari yang persilangan. So bila kita dah cari persilangan, kita tengok yang mana yang kita belum tulis. Yang kita belum tulis tu kita tulis dekat dalam perut dia ni. So selepas tu barulah kita cek yang tajuk yang besar sekali, yang asal, yang mula-mula tu. Okay, so kita tengok. So 1 kita dah tulis ke? Dah kan dalam ni? Dah. 2 belum, tak ada. 3 dah kat sini. 4 pun dah. 5 pun dah. 6 belum. 7 dah. 8 belum. 9 dah. So ada 2, 6, 8. So 2, 6, 8 ni tak ada dalam A dengan B kan. So bila dia tak ada, tu maksudnya dia adalah set pelengkap. Set pelengkap tu adalah set yang bukan dalam unsur A ataupun dalam unsur B. So bila dia bukan dalam unsur A ataupun dalam unsur B, kita kena tulis dia dekat luar perut A ataupun luar perut B. So dekat luar ni lah, dekat luar bulatan. Tapi masih dalam segi 4, masih dalam set semesta lah, sebab dia duduk dalam set semesta ni, set tajuk tu. So kita tulis dekat sini 2, 6, 8. So siaplah kita punya gambar rajah van. So itu sahaja. Okay, so kita cuba tengok pula contoh 15 dengan 16. Okay, contoh 15. Okay, yang ni dia bagi direct, tak macam tadi. Yang tadi dia tak bagi direct. Kita kena kenal pasti pula daripada yang ni. Ayat-ayat ni lepas tu kita kena buat pula yang ni. So contoh 15 ni dia bagi direct. So kita tak payah kena pastilah apa-apa. So kita terus boleh selesaikan soalan yang ni. So soalan A dia nak tanya X, Y, Z yang disebut sama kan. Apa yang sama dengan 3 ni? X sama dengan Y sama dengan Z. Okay. So yang ni X, yang ni Y, yang ni Z. Okay, saya nak salin semula lah dekat sini supaya senang nampak. So X, B, C, E, F, Y, A, B, E, F, Z, B, C, F. Okay, so apa yang sama? So kita tengoklah dekat sini apa yang sama. B, okay, B ada yang sama, tiga-tiga ni ada. C tak ada, Y ni tak ada. Z ada tapi tak boleh lah, dia kena tiga-tiga ada. So E pun sama tak ada. So F tiga-tiga ada. So jawapan dia adalah B dengan F sahaja. So dapatlah jawapan dia, B dengan F. Okay, so bila dapat jawapan tu, macam biasalah kita kena lukiskan dia gambar rajah pula. Okay, so first thing first, kena lukis set semesta. Okay, so dalam ni ada berapa set? Ada 3 set kan, X, Y, Z. So kita buatlah 3 bulatan. 1, 2, 3. So saya nak buat kat sini X, saya nak buat kat sini Y, kat sini saya buat Z. Okay, so persilangan antara tiga-tiga ni kat sini kan. Okay, so apa yang sama tu? B dengan F yang kita cari tadi. So B dengan F kita tulislah dekat dalam perut yang persilang tu. Okay, so selepas tiga-tiga bersilang tu, kita cari yang satu-satu pula antara X dengan Y
antara X dengan Y, antara X dengan Z, ataupun dan 3 lah, antara X dengan Y, antara X dengan Z, dan last sekali antara Y dengan Z. So kita tengok X dengan Y. X dengan Y ada yang sama kan? So E. So dia bersilang antara X dengan Y sahaja. So X dengan Y. So cuba tutup. Awak tutup Z tu, awak nampak dia bersilang kat mana? Awak tutup dengan tangan awak. So dia bersilang kat sini kan? So tulis dah E dekat situ. So kita tengok X dengan Z pula. X dengan Z ada yang sama tak? Tak ada kan? Dia hanya B dengan F tadi kita dah buat. So kalau tak ada, tak payah tulis apa-apalah. So last sekali Y dengan Z. Y dengan Z ada tak? Y dengan Z. Sorry, yang ni ada kan? X dengan Z. X dengan Z dia ada C. So antara X dengan Z dia bersilang dekat mana? So X dengan Z awak tutup lah Y. Tutup dengan Y, awak tengok dia bersilang dekat mana? Kat sini kan? Apa yang dia sama? C. So tulislah C. Okay, so lepas tu tengok Y dengan Z. So Y dengan Z ada yang sama? Tak ada, melainkan B dengan F tadi kita dah buat. So dah tak payah dah lah. So X tadi barulah kita isi yang mana kita tak isi lagi. So kita tengok balik X. X dia ada B, C, E, F. B, C, E, F. So semua dah ada. Y dia sepatutnya ada A, B, E, F. Tapi dia ada B, E, F sahaja. So yang tak ada ni A. A tu dia untuk Y seorang je lah. So letak dekat perut Y seorang-seorang saja. So A. Sama juga dengan Z. Z, B, C, F. B, C, F semua dah ada. So tak payah tulis lah kat dua perut dia ni. Tak ada apa-apa. So barulah kita tengok dekat sel semesta pula. A kita dah tulis ke? Dah. B ada. C dah. D belum kan? So D, E dah. F dah. So E seorang je kita tak tulis. So E ni dikenal pasti sebagai set pelengkap. Set pelengkap ni adalah set yang bukan dalam unsur X, bukan dalam unsur Y, bukan dalam unsur Z. So kena tulis dekat luar perut dia orang tu lah. So dekat mana-mana je lah. Kat sini. Okay. So siaplah dia punya rajah. Line diagram dia. Simple je. Lukis je. Tak ada jalan kira pun. Tak ada formula. Tak ada jalan kira panjang-panjang. Tak ada jalan kira teruk-teruk. So just potong-potong, bulat-bulat. Simple je. Macam main games kan. So saya tunjuk lagi satu contoh 16 supaya awak lebih jelas. Okay. 16 sama juga dengan contoh 15. Dia bagi direct sahaja. Okay, yang ni dia lain sikit sebab dia ada yang prime ni. Yang prime ni maksud dia set pelengkap. Set yang bukan dalam set M. Okay, tak apa. Kita tengok macam mana cara dia. Okay, set pelengkap 1, 2, 3. Okay, yang ni saya tulis semula lah dekat sini supaya awak lebih nampak. So set pelengkap dia kata 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Lepas tu kita ada M. Set M tu adalah nombor genap. So nombor genap antara yang dalam ni lah. Jangan keluar daripada tajuk pula dah. So kena ambil dalam ni. Nombor genap tu dalam sifir 2 lah. So ada 2, 4, 6, 8, 10, 12. Lepas tu N tu tak ada apa-apa. Dia bagi direct. Kita salin je semula. 2, 5, 7, 11. Lepas tu T faktor bagi 12. Faktor tu, nombor faktor tu adalah nombor yang apa? Nombor yang bila mana kita bahagi dengan sesuatu nombor tu dia dapat nombor apa? Nombor bulat ataupun nombor integer. So dia tak dapat nombor perpuluhan lah. So kita cek satu-satu lah. Awak cek satu-satu lah. 12 bahagi 1. 12 bahagi 1 boleh. So 1 tu nombor faktor. 12 bahagi 2 boleh. Sifir 3 ada 12. Ada. So 3 boleh. 4 pun boleh. 5 tak boleh. 6 boleh. 7, 8, 9, 10, 11 tak boleh. Sebab semua tu tak ada dalam sifir. Last sekali 12 lah. So nombor faktor bagi 12 1, 2, 3, 4, 6, 12. So barulah kita tengok apa yang sama ni. Dia nak M, N, T. Apa yang sama tiga-tiga ni? M, N, T. Apa yang sama? 2.
Bagi 4 tak ada, 6 tak, 8 tak, 10 tak, 12 tak. Okey, so hanya satu je. So jawapannya satu je lah, 2. Itu sahaja. Okey. So yang ni dia tak suruh lukis gambar Raja friend lah. So yang ni dia suruh kita cari pula. Okey. So M yang bukan unsur. So kita senaraikan semula. M prime. M prime tu maksudnya bukan unsur M. So M tadi yang ada 2, 4, 6, 8, 10 kan. So dia tak ada. Ini 2. So tak payah ambil lah, 2 dia dah ada kan. So tak payah ambil lah, start dengan 1. 2 dia dah ada. 3 dia tak ada. 4 dia ada, so jangan tulis. 5 dia tak ada. 6 dia ada, tak payah tulis. 7 8 dia ada. 9 10 dia ada. 11 dia tak ada. 12 dia ada. Okey. So yang ni set pelengkap dia. Maksudnya set yang tak ada dalam set yang mula-mula dia bagi ni, yang tak ada koma dekat atas tu. Okey, so dia ada 1, 3, 5, 7, 9. N ni dia tak ada koma atas kan, tak ada prime. So salin je semula. 2, 5, 7, 11. Z prime. Okey. Z, so ini ada pembetulan, ni sepatutnya T. Okey, so yang ni T ya, buat pembetulan. Okey, so T faktor bagi 12. Okey, 1, 2 dah pilih tadi. So dia dah ada 1, 2, 3 pun dia ada, 4 pun dia ada, 5 dia tak ada, so 5. 6 dia ada, 7 dia tak ada, 7, 8 dia tak ada, 9 dia tak ada, 10 dia tak ada, 11 dia tak ada, 12 dia ada. So basically dia ada 5, 7, 8, 9, 10, 11. So kalau kita tengok apa yang sama. 1 tak ada, 3 tak ada, 5 ada. So 7 ada, 9 tak ada, 11 ada. Okey, so jawapan dia 5, 7, 11. Okey, simple je. So dapatlah jawapan. Okey. So saya berhenti sampai sini. Saya nak awak buatlah. So kat sini dia dah bagi jawapan. So kamu cuba ambil satu kertas atau buat dalam modul tu terus. Cuba tengok video ni, lepas tu cuba buat. Lepas tu tanpa tengok video, lepas tu kamu buat sendiri. Boleh buat tak? Itu cara nak mudah faham lah. So selepas kamu faham, kamu boleh buat latihan 10. Latihan 10 sama. Latihan 10 ada 1, 2, 3 soalan. So saya nak kamu buat latihan 1, latihan 2, latihan 10, nombor 1, nombor 2 dan nombor 3. Benda yang sama. Apa yang soalan ni bagi, saya dah terangkan dekat contoh 16, contoh 15. So sebab itulah saya suruh kamu tengok video ni dulu sambil. Okay, first kamu tengok. Lepas kamu tengok, kamu ambil satu kertas ataupun ambil modul tu, buat. Okay, sambil tengok, sambil buat. So selepas tu cuba buat sendiri. Tak payah tengok video, cuba buat sendiri. Boleh faham tak? So bila kamu dah boleh buat sendiri, kamu dah faham lah. So bila dah faham, cuba buat latihan 10. 1, 2, 3. So selepas tu saya akan kembali dengan video yang ketiga. Masih subtopik yang 3 lah ni, 2.3.2 set pelengkap. Okay, so saya berhenti kat sini. So saya harap-harap semua tengok dan buat. So insyaAllah kita akan kembali dalam video yang keempat. Terima kasih.